Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hilmi bin Zamil, nombor metrik 283225 bersama kawan-kawan kumpulan saya, dan pada hari ini kami akan membentangkan satu tajuk tugasan dari subjek GMGA 1013 Asas Pentadbiran Awam, iaitu Majlis Keselamatan Negara. Berikut merupakan pengenalan Majlis Keselamatan Negara ataupun lebih dikenali sebagai MKN. MKN merupakan sebuah agensi peneraju yang menyelaras dasar berkaitan keselamatan sejak penubuhannya pada tahun 1971. Punca kuasa kepada MKN adalah arahan MKN nombor 1 yang bersandarkan kepada Akta Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 1979 yang menjelaskan pembentukan dan tanggungjawab Majlis Keselamatan Negara. Tiga teras utama dalam MKN adalah mempertahankan kedaulatan negara dan kepentingan strategik, pengurusan krisis dan bencana, dan pengurusan sempadan tanah, maritim dan udara. Dalam sesebuah agensi, semestinya terdapat beberapa objektif. Antara objektif yang pertama, peneraju pengurusan keselamatan negara. Yang kedua, hak-hak kedaulatan dan kepentingan strategik. Objektif yang ketiga, pemerkasaan ketahanan nasional. Yang keempat, penggerak utama komuniti keselamatan negara. Yang kelima, peningkatan kolaborasi dan perkongsian sumber. Dan objektif yang terakhir sebagai pemantapan kapasiti dan kompetensi organisasi. Majlis Keselamatan Negara ataupun MKN mempunyai 3 fungsi teras, iaitu yang pertama, mempertahankan kedaulatan negara dan kepentingan strategik. Yang kedua, pengurusan krisis dan bencana. Dan yang ketiga, pengurusan sempadan tanah, maritim dan udara. Dalam Majlis Keselamatan Negara atau MKN mempertahankan kedaulatan negara dan kepentingan strategik, terdapat beberapa isu yang telah berlaku, antaranya krisis pencerobohan di Lahad Datu, Sabah pada tahun 2013. Ia bermula dari Raja Sulu yang berasal dari Filipina menyatakan bahawa negeri Sabah bukan milik Malaysia dan telah mencetuskan pertumpahan darah. Tentera Filipina telah memasuki Sabah melalui perairan Sabah. Peristiwa pencerobohan di Lahad Datu ini telah meninggalkan sejarah hitam buat Malaysia apabila ramai wira negara gugur dalam mempertahankan kedaulatan negara daripada diceroboh oleh pengganas Sulu pada tahun 2013. Dan isu yang kedua ialah serangan cyber terhadap rangkaian data milik ATM pada tahun 2020 yang lalu. Serangan itu pun bagaimanapun hanya membabitkan segmen tertentu yang telah diletakkan di luar rangkaian dan tidak menjejaskan operasi portal sebenar. Terdapat 2 cabaran dalam menangani, iaitu cabaran yang pertama, kekurangan peruntukan perbelanjaan atau belanjawan tinggi terhadap sektor keselamatan. Dana yang terhad untuk Angkatan Tentera Malaysia atau ATM dari pihak kerajaan telah menyukarkan kita untuk mendapatkan atau membeli aset ketenteraan yang canggih. Yang kedua, kekuatan ketenteraan negara jiran dan serantau serta salah faham dan ancaman pihak yang lain. Menurut laman web Global Firework telah mengeluarkan analisis berkaitan kekuatan ketenteraan 140 buah negara di seluruh dunia. Di situ telah menyatakan bahawa negara jiran Indonesia dan Singapura berada di atas Malaysia kekuatan ketenteraan. Ini menunjukkan kekuatan ketenteraan milik Malaysia masih lemah.
Pengurusan krisis dan bencana melibatkan fungsi koordinasi, kawasalia serta meningkatkan kesedaran masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Hal ini disebabkan hubungan yang terjalin antara kedua negara iaitu Malaysia dan Vietnam, sehingga menyebabkan Malaysia sudi membantu menyelesaikan masalah pelarian Vietnam. Oleh yang demikian, isu pelarian Vietnam yang melanda Malaysia telah menjadi isu global bermula dari tahun 1975 sehingga 1991 serta mendapat perhatian dan kedudukan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN semakin kukuh dan membuka mata dunia luar terhadap Malaysia yang sebegitu prihatin. Seterusnya, Malaysia telah mengambil keputusan untuk menerima pelarian dari negara Vietnam dan Malaysia juga terpaksa mencari satu penempatan kawasan khas yang menempatkan mereka dengan jumlah yang sebegitu ramai. Pengurusan sempadan tanah, maritim dan udara. Pertikaian yang melibatkan kawasan sempadan dan persempadanan antara Malaysia dan negara-negara jiran memberi impak besar dari segi diplomasi dan keselamatan negara. Kawasan yang paling sukar dikawal ialah perairan Sabah yang berdekatan dengan Filipina. Kerjasama Filipina dan Malaysia dalam menjaga keselamatan perairan dan sempadan bersama termasuklah penubuhan koordinat maritim patrol atau perundaan maritim terkoordinasi di sepanjang sempadan bersama kedua negara. Selain daripada tentera darat, agensi kerajaan lain yang terlibat termasuklah polis, maritim, Jabatan Perikanan, Jabatan Kastam, serta Angkatan Udara dan Laut kedua negara. Cabaran dalam menangani isu persempadanan. Yang pertama adalah kedudukan geografi Malaysia. Untuk menangani masalah ini, Malaysia memerlukan kerjasama yang rapat dengan negara-negara jiran tersebut sama ada dalam kerangka hubungan dua hala bilateral ataupun pelbagai hala multilateral. Malaysia masih memikul beban yang berat sebagai penerima masalah kerana kedudukannya yang berada di tengah-tengah rantau ASEAN, kesukaran mengawal sempadan maritim yang luas dan kemakmuran ekonomi yang menarik kedatangan orang asing ke negara ini. Cabaran yang kedua adalah pendatang asing. Kebanjiran pendatang asing di Malaysia bukanlah perkara baru. Ia bermula sejak lama lagi, tetapi begitu ketara sejak 1980-an apabila Malaysia mula menjadi tumpuan kepada rakyat Indonesia yang datang bekerja secara sah dan secara haram yang tertarik dengan kemakmuran ekonomi dan keamanan negara ini. Terdapat persepsi yang menebal di kalangan masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan jenayah yang dilakukan oleh pendatang rakyat Indonesia di negara ini. Walaupun tidak ada statistik lengkap yang menunjukkan berkaitan antara pendatang asing dan jenayah, namun terdapat kajian yang menunjukkan kebanjiran pendatang asing menyebabkan peningkatan jenayah, terutama yang dilakukan oleh rakyat Indonesia di negara ini. Isu pendatang asing memerlukan pengurusan yang cekap agar ia tidak menggugat hubungan antara dua negara. Dalam hal ini, pengawasan sempadan amat penting bagi membendung kebanjiran ini dan masalah-masalah lain yang boleh menjejas keselamatan negara. Cabaran seterusnya adalah masalah negara jiran dan ketidakstabilan politik. Malaysia dikelilingi oleh negara-negara yang bermasalah dari segi kestabilan politik dan sosial. Dalam konteks ini, Thailand, Indonesia dan Filipina merupakan negara berjiran yang memberi kesan langsung kepada Malaysia. Ketidakstabilan dan keganasan yang berlaku di wilayah selatan Filipina, kesulitan ekonomi yang dihadapi negara tersebut adalah di antara sebab kebanjiran dari Filipina di Malaysia Timur, terutama di Sabah. Pendatang asing memberi cabaran terhadap infrastruktur negara selain dari masalah sosial. Cadangan dan penambahbaikan. 1. Pengendalian wabak pandemik COVID-19. Mengkaji semula struktur jawatan kuasa. Mengenai rombakan semua ahli MKN yang sedia ada yang ditugaskan merumus dasar dan mengurus penularan wabak COVID-19. Memastikan pelaksanaan PKP 3.0 juga mencapai matlamatnya dan kekal efektif dalam memastikan kes-kes harian COVID-19 dapat dikurangkan. Yang kedua, kebanjiran pendatang asing tanpa izin. Pengawalan sempadan negara yang lebih tersusun dan berkesan amat diperlukan. Usaha seperti Op Benteng harus dipuji kerana berjaya mengekang beribu-ribu parti yang cuba menyelinap masuk ke dalam negara.
Kerajaan perlu mengenal pasti cara bagi memastikan tekong-tekong kapal ditangkap dan dibawa ke muka pengadilan. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, MKN memainkan peranan penting menjadi tulang belakang dalam memastikan keselamatan negara terjamin. Walau bagaimanapun, kewujudan agensi-agensi di peringkat nasional, negeri maupun daerah juga diperlukan kerana terdapat ancaman komunis dan hubungan antara kaum masih rapuh. MKN telah memberi sumbangan yang besar dalam menjaga keselamatan negara, tidak mengira situasi atau keadaan ekonomi yang tenat sekalipun. Sekian itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.